I hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. I'm yours. I'm yours. Baby, you believe I'm yours. You best believe I'm yours. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Hafid, Tuan Hamizan. Alhamdulillah sihat semua. Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita, bagi memberkati majlis ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ni kita santai-santai sahaja, lebih kepada hands on lah kita nak buat, dan saya nak bagi tahu tip-tip asas lah dalam nak buat copywriting. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanyalah di ruangan chat. Okay, alright. Selamat datang Tuan Muhammad. Apa khabar Tuan Muhammad? Sihat lah? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Farah nak kata apa-apa ke? Okey, selamat datang semua ke sesi kita pada malam ni. Okey, tadi Syed pun dah mula sebenarnya. So, okey dah 95 minit pun. Nanti yang lain masuk akan dapat sesi recording lah, insyaAllah. Okey, Syed boleh mulakan lah. Okay. Terima kasih Farah. Alright. So, saya akan share screen saya. Okay, sekejap. Okay, kita akan buat copywriting malam ni. Kita akan belajar copywriting yang basic saja, yang asas lah dalam copywriting. Yang mana copywriting ni kita boleh guna untuk nak buat ads, nak buat posting, kan? Nak buat posting kat media sosial, nak buat posting kat Facebook, TikTok, IG, Twitter dan semua social media yang lain lah. Kita boleh gunakan teknik copywriting ni. Okay. Alright. Okay. So copywriting ni kena ringkas, padat dan tepat. Tapi bukan ringkas, padat tapi orang tak faham. Kita punyalah nak pendekkan copywriting tu sampai orang tak faham apa yang kita nak berniaga ni, apa yang kita nak jual ni kan. Pastikan dia ringkas, padat dan tepat dan mudah faham, serta mudah faham. Okey. Okay, tujuan kita buat kembali. Alright. Okey, perkara asas dalam copywriting. Perkara asas dalam copywriting dia ada 5. Okey, yang pertama adalah hook. Hook ni adalah headline lah. Nanti saya akan tunjuk apa itu hook. Okey, yang kedua kita kena ada intro yang nak menghubungkan, mengkaitkan tajuk kita tu, headline kita tu, intro. Okey. Yang ketiga kita kena ada solution. Solution, kita ada hook, ada headline dan kita mesti ada solution. Kita ada masalah kan, kita nak menyelesaikan masalah orang dan kita ada solusi. Apa solusi yang kita boleh beri kepada customer kita? Faham tak? Kita nak apa? Kita nak selesaikan masalah customer kita. Okay. So yang keempat kita kena ada offer. Dalam copywriting ni kita kena ada offer. Okay. Yang kelima adalah call to action lah, CTA. Ni ada 5 perkara yang wajib lah. 5 perkara yang wajib yang kita perlu ada dalam copywriting. Kalau kita tak ada kelima perkara asas ni, tak lengkap lah copywriting kita. Okey, ada 5. Yang pertama hook, yang kedua intro. Intro ni transition. Transition daripada hook dan solution, tengah-tengah. Kalau tak ada intro pun tak boleh juga. Kalau kita ada masalah, tiba-tiba ada solusi kan. Macam pelik pula. Kita ada bagi headline, tapi tiba-tiba ada kita terus jual. Solution ni adalah produk kita lah. Hook ni kita cuba nak ketengahkan apa masalah pelanggan kita. Kita cuba selesaikan. Intro ni adalah elaboration lah. Kita nak elaborate hook ni. Okey. Okey, hook adalah headline. Adalah 3 baris pertama sebelum simo.
Okay, kalau kita perasan kan. Kalau kita perasan, kita tengok ni ya. Okay, saya tunjuk yang ni. Okay, nampak tak sini? Ada more kat sini kan. Ni kalau untuk phone iPhone X lah. Sebab kebanyakan kita punya pelanggan tengok melalui phone. Jadi bila tengok melalui phone, dia punya view macam ni lah. Dia takkan nampak penuh. Headline ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris je. Ada 5 baris saja untuk sebelum dia tekan see more ni lah. Bila dia tekan see more, adalah yang ke bawah tu. Okay. Alright. Ni 3 baris yang pertama ni adalah penting lah untuk kita buat satu headline. Headline. Okay. Kita kembali kepada slide tadi. Okay. Hook ni adalah yang paling penting lah untuk kita bagi orang stop scroll. Kita nak bagi orang stop scroll, hook ni lah yang main peranan. Bukan yang lepas pada see more tu. Hook adalah headline yang kita perlu tak boleh klise sangat. Kita kena mainkan emosi, kita kena mainkan isu-isu semasa. Nanti saya akan tunjuk lagi. Okay? Emosi, testimoni, feedback customer. Kita letakkan diri kita ni sebagai customer. Apa yang customer nak? Apa yang customer ni perlukan? Apa yang masalah dia yang perlu kita selesaikan? Kita letak diri kita ni as customer. Okay, aku customer. Aku ni ada masalah apa? Contohnya apa, batuk tak habis-habis. Asma duk jadi setiap apa hari. Ataupun ada terdetek pesakit kanser ke dalam diri dia. Kita letakkan diri kita ni sebagai customer. Apa yang customer tu nak. Okay. Perkataan yang menyebabkan orang stop scroll. Isu-isu semasa. Isu-isu semasa macam sekarang ni kan, budak-budak duk pergi sekolah kan. Duk pergi sekolah, lepas tu dah pergi sekolah kena COVID pula kan. Tu isu-isu semasa. Okay, selamat datang Kak Ju. Sihat Kak Ju? Okay. Recovering, Sai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Recovering from booster. Booster, okay. Isu-isu semasa kan. So, okay. Next. Okay, angle hook ni mungkin daripada diri kita sendiri kita boleh main. Kita letakkan diri kita dalam kasut customer. Ataupun kita boleh letak diri kita ni sebagai contohnya customer punya, contoh suami isteri. Kita letak kita ni suami. Suami nak bagi apa dekat isteri. Ataupun kita letak diri kita ni isteri. Isteri nak bagi apa dekat suami. Kita main angle pasangan. Okay. Yang ketiga, kita main angle mak ayah. Kita main sentimental duk balik apa? Duk balik kampung hari-hari ataupun duk balik kampung setiap minggu. Tapi apa om tak bawa, contohnya lah. Tak bawa balik hadiah apa pun. Kita mainkan sentimental mak ayah. Apa dia nak bagi dekat mak ayah dia. Dah dapat gaji tapi tak bagi apa pun dekat mak ayah. Contohnya lah. Okay. Ataupun kita main sebagai ibu ni dia concern dengan anak dia. Macam lah ni budak-budak duk pergi sekolah. Lepas tu dah pergi sekolah kena COVID pula kan. Ramai pula tu yang kena COVID lah ni kan. Budak-budak. Jadi sebagai ibu ni dia nak dia sayang lah anak dia kan. Kita main permainan macam tu. Apa, emosi macam tu. Okay. Okay, kerjaya ni kalau kita suasana di tempat kerja lah. Kita letak diri kita ni sebagai customer yang berkerjaya. Okay. Point of view lah. Point of view diri sendiri, point of view pasangan, point of view mak ayah. Okay. Alright.
Okey, ataupun masyarakat. Masyarakat ni maksudnya orang sekeliling kita lah, jiran-jiran kita ataupun jiran-jiran customer tu. Kita kena apa? Orang-orang sekeliling, orang-orang sekeliling. Macam mana kita nak apa? Kita nak bantu, nak bagi apa? Solusi, nak bagi apa? Nak ceritakan manfaat madu keluluk ni dekat masyarakat kita, orang sekeliling kita, jiran-jiran tetangga. Kita nak share kan. Bukan kita nak seorang-seorang je sihat, tapi nak ramai lagi sihat. Okey? Kita boleh main sentimental macam tu. Okey. Saya share screen lagi. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, yang ni dah salin ah. Kalau semua dah salin, Tuan Akmal, Tuan Kuat Ju dah salin lah. 5 perkara asas. Saya kejap. Okey. Cantik. Baik. Kita bagi masa 2 minit. Okey, dah habis. Tiba. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan boleh terus tanya. Tuan Muhammad, Tuan Ikwan. Okey. Saya nak tanya. Kalau headline tu sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya berapa patah perkataan? Headline tu 3 baris. 3 baris. Lagi saya tunjuk Sekejap saya tunjuk. Okey, baik. Okey, kita tengok satu story ni. Saya bacakan untuk tuan-puan. Tuan-puan boleh dengar lah. Okey, strategi target the pain. Okey, strategi target the pain. Bayangkan anda sekarang sedang alami gastrik yang sangat teruk. Bayangkan diri kita ni mengalami gastrik yang sangat teruk. Dah selongkar di setiap pelusuk rumah namun tak dapat jumpa ubat gastrik. Sakit makin kuat, dah tak tahan. Dah tak tahan. Anda keluar rumah dan terus ke farmasi berdekatan. Cik, saya nak cari ubat gastrik. Saya kita abang kat farmasi tu, saya nak cari ubat gastrik. Pembantu farmasi menghulurkan ubat gastrik pada anda. Okey, lalu anda pun terus bayar tanpa perlu tanya harga. Kita tak tanya dah harga sebab apa? Kita dah memang sakit teruk dah. Tak ada nak survey harga apa, tak ada dah. Dan minta diskaun sebab anda dah sakit sangat. Harga mahal pun anda sanggup bayar. Anda dah tak ada masa nak survey dulu. Okey. Ini juga berlaku jika anda pandai target the pain. Target the pain. Apa masalah customer tu? Target the pain. Nanti artikel ni saya boleh bagi dekat tuan-puan. Saya boleh share Google Doc ni nanti. Okay, target the pain customer ataupun prospek anda. Kita hari ini asyik nak bercerita tentang kebaikan dan ciri-ciri produk sahaja. Okay. Contohnya kita halal, JAKIM, GMP, MADI. Tapi kita tak elaborate pun. Apa benda halal JAKIM tu? Apa benda KKM? Ada sijil KKM. So, kalau semua yang lain, produk lain pun ada sijil KKM, apa beza kita dengan produk lain kan? Kita kena elaborate setiap point tu. Okay, setiap USP kita. Okay, jika anda masih lagi menggunakan metod segitu, anda sebenarnya sedang membawa customer anda menjadi price shopper. Price shopper dia kata. Price shopper ni adalah sama macam cara kita shopping sekarang ni. Kita survey dulu, tengok review, macam kita shopping kat Shopee lah. Tengok harga, paling berpatutan, baru kita beli. Maksudnya kita mengajar customer untuk price shopper. Survey dulu. Kita tak mau macam tu. Maksudnya kita nak target the pain customer ni. So macam mana saya? Okay, contoh. Jika anda seorang penjual TV, saya pasti anda akan banyak bercerita tentang 4K resolution dan dilengkapi dengan 4 port HDMI, function Smart TV, yang lain-lain lah. Okay. Tapi cuba bayangkan jika anda tahu apa pain prospek anda dengan bertanya soalan. Contoh situasi, okay, penjual. Tuan,
Tuan beli TV ni untuk kegunaan di rumah ya? Penjual tu tanya kan. Okay, prospek tu jawab, tidak. Saya nak beli TV ni untuk hadiahkan dekat mak saya. Nampak? Tujuan dia nak beli tu, dia nak beli dekat mak dia. Okay, purpose dia tu. Tapi dia nak apa? Dia punya masalah dia tu, leceh nak hantar, nak pasang dan nak ajar mak. Faham tak? Benda ni adalah masalah dia. Tujuan dia beli bukan dia beli untuk diri sendiri, dia beli untuk mak dia. Jadi masalah dia leceh lah. Dia nak kena balik kampung, nak kena usung TV tu, nak kena pasang, nak kena drill lah. Kan? Dia tak mau buat benda-benda tu. Okay? Jadi kita ni sebagai penjual, wah terbaik. Kalau macam tu, tuan jangan risau sebab kami akan uruskan dari segi penghantaran sehingga pemasangan di rumah mak tuan. Kami akan ikatkan ribbon dan balon sekali, okey. Kita kena bagi offer macam tu, nampak? Nampak tak dia punya ni? Dia nak bagi apa? Solusi kepada pembeli tadi. Okey? Kita sebagai penjual tu. Itu prospek tu kata, wah menarik. Penjual tu kata lagi, kami juga nanti akan ajar mak tuan cara nak guna TV ni sampai mak tuan pandai. Tu dia, sampai mak tuan pandai. Sampai tahap tu. Kita nak bagi value dekat customer kita. Tak adalah dia susah nak tengok channel kegemaran dia nanti. Okay, di sini kita tengok penjual terus target the pain. Target the pain. Kita ni sebagai penjual, kita nak berniaga ni, kita kena tahu apa masalah customer kita. Baru kita senang nak overcome. Kita senang nak bagi solusi. Kita senang nak bagi nak bagi value lah dekat customer kita. Okay? Dengan jadi problem solver ataupun pain reliever kepada si anak kan. Okay, anak tak perlu susah payah, hanya beli, penjual akan uruskan semua. Okay, kajian dibuat oleh Claude C. Hopkins dalam bukunya Scientific Advertising menunjukkan dengan hanya menukarkan features dan benefit kepada pain reliever. Pain reliever, kita nak angkat masalah pelanggan tu. Pain reliever, jualan meningkat sebanyak 30%. Remember, people are much more willing to pay for a cure than for prevention. A cure than for prevention. Dengan kita target pain sedia ada pada para prospek, akan meningkat lagi kepuasan pelanggan. Juga menurunkan price resistance lah. Kalau kita bagi yang terbaik untuk pelanggan kita, jadi pelanggan tak lari lah. Pelanggan akan setia dengan kita. Okay, tengok balik pain point dalam industri anda. Kita tengok balik lah. Kita dalam industri madu kan. Kita tengok balik kita punya prospek. Dan jadikan diri anda sebagai pain reliever. Kita nak angkat masalah pelanggan. Alright. Selesai satu artikel yang membosankan. Okay. Taklah memuaskan kan. Tapi benda ni kita nak sebagai panduan kita lah. Panduan diri kita. Okay, kalau ngantuk beritahu. Sebab memang malam ni kita malam yang membaca lah. Kita banyak buat bertulis. Okay. So yang seterusnya kita tengok balik. Okay, kalau dah salin yang ni, saya nak tunjuk satu. Okay, apa itu hook, apa itu intro, apa itu solution, apa itu offer. CTA. Apa itu CTA. Okay, kita tengok . Ya. Saya buka. Okay, boleh nampak kat sini. Yang ni saya baru post je tadi. Okay. Tak risau ke kes di kalangan budak-budak semakin tinggi? Kena ambil serius. Kena ambil serius. Kesian dekat budak-budak. Okay. Yang ni adalah hook. Ni adalah hook. Okay.
Kalau dah terkena sekali, tiada dah jalan nak backspace ke, nak tekan ESC ke, nak tekan Ctrl Z ke, nak tekan delete. Tak boleh dah. Kalau dah kena COVID kan. Okay, yes. Betul-betul kan. Betul, sebagai ibu bapa kita kena ambil serius tentang ini. Jangan dah kena baru nak menyesal. Menyesal pun dah tak guna lagi masa tu. Okay, ni adalah intro. Yang ni. Intro, kita nak elaborate kan apa yang kita cerita dekat headline tadi. Kita kena elaborate kan. Okay. Ini sebab kenapa kita perlu amalkan Bayu Kelulut di waktu sekarang. Nampak tak kita punya solusi ni, kita elaborate kita punya solusi ni. Bukan kita tulis macam apa. Okay, Hala Jakim, GMP, Mardi, KKM, Bolhara Best Brand. Kita kena elaborate setiap point solution tu. Barulah customer kita faham. Jangan ingat customer kita ni macam robot. Oh, Halal JMP. Mesti Mardi. Kita tulis point macam tu je kan. Tapi kita tak elaborate. Okay? Alright. So, saya tunjuk contoh-contoh ayat hook. Boleh? Saya tunjuk contoh ayat hook. Nanti saya minta tuan-puan rekod satu ayat hook. Okay? Risau batuk semakin menjadi-jadi. Menyesal tak amal madu daripada awal. Kalau tahu dari awal kan best. Yang ni tak apa Kak Ju. Nanti saya akan bagi Kak Ju. Kak Ju dah ambil gambar lah. Okay, saya akan bagi sekejap lagi. Jangan risau. Okay, setiap minggu balik kampung tapi tak pernah pun teringat nak bagi hadiah apa dekat mak ayah sampai hati. Nampak? Kita main emosi. Dekat head hook ni memang paling penting lah. Kalau kita tengok dekat sini kan. Hook ni main peranan 70%. 70% adalah hook. Main peranan untuk bagi orang stop scroll, orang berhenti nak baca. Hook ni paling penting sebelum orang tekan see more. Hook ni paling penting. Hook 70%, intro 10%, solusi 10%, offer 5%, CTA 5% sahaja. Okay? 70, 10, 10, 5%, 5%. Nampak? Okay. Alright. Okay, Saya ulang balik lagi saya yang 70%, 50% tu kejap. Okay. Hook ni dia main peranan 70%. 70% lah. Maksudnya yang paling first ni yang orang akan baca ni dekat atas ni. Yang dekat atas ni kan. Contoh saya buka phone punya view. Sekejap saya tunjuk. Okay, ni adalah phone punya view. Phone punya view sekejap. Saya pilih Bayu Kelulut. Page. Tak apa, dia tak jadi kan. Ni. Saya tunjuk. Okay. Jadi copywriting ni, teknik ni kita boleh guna lah kalau kita nak buat Facebook ad. Memang saya ajak pun memang saya ada guna macam ni lah untuk buat Facebook ad. Okay. Ni hook ni dekat atas ni. Ayat yang first ni main peranan 70%. 70% adalah dekat sini. Okay. Sebelum orang tekan see more kat bawah ni. Nak tengok lagi ke bawah kan. Nak tengok apa lagi dekat bawah. Okay. Boleh Kak Jo? Kak Jo okey ya? Right. Sekejap. 10%. Okey. Selamat datang Tuan Faiz, selamat datang Tuan Asri. Kami baru saja bermula lah. InsyaAllah. Okey.
Baru saja bermula. Tuan Akmal faham ke? Tuan Akmal? Tuan Ikwan? Tuan Faham, Asri? faham. Alhamdulillah. Ya, kelas. Okay. Bahan-bahan ni nanti saya akan share lah dekat grup. InsyaAllah. Okay. Okay, kita tengok lagi contoh ayat hook. Okay, bang. Anak sakit, jangan duk buat main. Suka ke duk hantar anak ulang-alik ke hospital government? Satu statement lah. Ataupun satu emosi punya tajuk. Okay. Kita main angle anak-anak. Okay. Kenapa nak susah-susah masuk hutan cari madu? Cuba kerajinkan diri explore madu dalam market. Yang ni apa tajam sikit lah dia punya headline. Okay. Headline ni tajam sikit. Okay. Tapi kita boleh gunalah. Okay. Sebulan je ada je MC sehari. Sihat ke tak sihat aku ni? Kejap demam, sesemua, batuk lah, risau. Yang ni kita main angle diri sendiri. Kita letakkan sebagai diri sendiri. Okey. Okey. Dah boleh rentah negeri ni, tak nak ke bawa balik hadiah dekat adik-beradik? Beradik kita, sayang tak kita ni dengan dia orang? Okey, sayang tak kita ni dengan dia orang? Kita main emosi macam tu. Kita main emosi macam tu. Ibu mana tidak mahu anak-anak sihat? Boleh pergi ke sekolah hari-hari kan? Kesihatan ni penting sangat-sangat. Ibu mana tidak mahu anak-anak sihat boleh pergi ke sekolah. Kan? Kita main ibu dan anak. Kita main emosi macam tu. Okay? Kita main angle macam tu. Okay, ini contoh untuk be ready. Pergi hiking selalu dah. Sampai rumah terus terlentang lena. Contoh. Pergi hiking selalu dah. Sampai rumah terus terlentang lena. Maksudnya letih sangat-sangat lah kan. Kalau makan be ready dia akan jagalah. Tu dia. Okey. Anak-anak suka ke kacang tapi tak jumpa lagi lah bar tenaga yang bagi nutrien dan tenaga. Yang ni klise sikit lah. Boleh perbaiki lagi. Okey. Kalau untuk nak rekrut orang ni, tambah pendapatan untuk berikan pendidikan terbaik untuk anak-anak anda. Kita main angle macam tu. Selalunya orang duk main angle, jom jana pendapatan RM RM2,000, RM3,000. Macam tu. Maksudnya, tak ada apa. Macam tu je lah kan. Kalau kita main sentimental macam nak bagi untuk anak-anak, kan? Contohnya lagi kita boleh bagi lagi kan. Contoh untuk jana pendapatan ni kan. Okay. Inverted comma ni dengan close ni kita boleh letak lah untuk first hook ni. Kita boleh je nak buat macam ni kan. Okay, kita buat angle ni. Hook ni tak perlu semua huruf besar lah. Kita cuba nak bagi iklan kita ni macam iklan kita bukan iklan, kita posting orang biasa. Okay. Kalau kita tengok posting orang biasa kan, kita tengok kita tengok posting kawan-kawan kita. Okay. Ada tak semua huruf besar? Volkswagen pun tak tulis semua huruf besar dekat bahagian hook tu. Okay. Ni pun kawan-kawan kita ni tak ada pun tulis huruf-huruf besar. Kita nak cuba tulis satu copywriting yang dia tak perasan pun. Kata dia tu terbaca iklan naknya. Dia tak sedar pun. Sampai tahap tu. Kita nak tulis copywriting tu. Tiba-tiba dia dah terbaca sampai 90% dah. Dia kat bawah tu dia tengok, ni iklan menjual banyak. Okay. Tengok, mereka tak tulis, mereka tak letak pun apa huruf besar semua kan. Okay. Right. Okay. Contoh lagi saya bagi untuk rekrut kan. Kita nak rekrut suri rumah contoh. Sambil lipat kain pun duit masuk RM 1K, 2K.
Sambil lipat kain. Sambil lipat kain pun cukup lah kita. Syok kan? Kita boleh bawa. Syok kan? Ada duit ekstra. Bawa anak-anak jalan-jalan. Kita main sentimental suri rumah dan kita main sentimental anak-anak. Dia akan apa? Oh, betul juga. Logik lah. Okey. Okey, kenapa saya buat posting? Sekejap saya tunjuk. Mana? Tekan mata kan. Saya buat posting. Saya letak titik-titik ni. Asal tak? Saya letak titik-titik ni. Selang-selang ni. Saya buat macam ni sebab nak bagi orang mudah baca, tak penat. Kita nak bagi customer kita ni senang nak baca. Kita letak titik-titik ni. Setiap kali kita buat satu ayat, letak titik. Buat satu ayat, titik bawah. Titik apa tu, Syed? Tak faham. Okey, titik apa? Okey, sekejap Titik. Okey, titik ni Kak Ju sekejap. Titik tu notah ke? Notah. Selang. Selang lah. Dengan titik. Saya buat titik ni, noktah ni. Faham tak Kak Ju? Contohnya saya create post satu kan. Saya create lah satu post. Dah balik kampung tiap minggu. Tapi apa pun tak bawa balik. Bawa balik kat mak ayah. Macam dia kena. Nampak? Ni sakit hati orang dengar. Sakit hati kan? Memang kita nak tujuan dia menyakitkan hati orang. Tiba-tiba. Kita nak bagi orang trigger tau. Hook ni memang nak bagi orang trigger. Okay? Dah balik kampung tiap minggu. Tapi apa pun tak bawa balik kat mak ayah. Cik Syed. Cok kodok je kita bawa balik. Hook tu maksud dia cangkuk ke apa? Hook tu cangkuk lah. Kita nak bagi orang Cangkuk stop orang tu scroll. kan. Kita orang nak bagi orang stop scroll. Orang tu kena cangkuk. Betul, cangkuk. Cok kodok je kita bawa balik kat rumah. Kat mereka. Kodok. Kat dia orang. Kesian. Kita boleh kesian mereka. Kesian mereka. Dia orang. Ayat power Cik Syed. Ayat power. Kena kreatif lah. Kreatif. Okay. Ayat copywriting ni kita tak perlu formal tau. Kita tak perlu formal. Tak perlulah kita tulis macam ni. Sudah pulang ke kampung. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap minggu. Bersyai lah. Tapi tidak bawa apa-apa. Balik tangan kosong. Bosan. Ayat copywriting ni boring. Jangan tulis macam ni lah. Memang orang tak baca lah. Okay. Kita buat ayat macam kita duk mesej WhatsApp. Tiap kali balik tangan kosong. Bawa tangan kosong. Ya, betul. Okay. Okay. Lepas kita buat satu ayat hook ni. Kita letak titik Kak Ju. Noktah. Okay. Letak noktah. Okay. Okay. Lepas tu kita masuklah intro kita. Dia macam buat paragraf baru lah kan? Ya, buat paragraf baru. Betul. Tuan Akmal. Mak dah sakit. Sakit tua. Mak dan ayah pun sudah berumur. Ni intro lah. Kesihatan tidak menentu. Kesihatan pun tak menentu. Saya guna ayat biasa je. Tak menentu, titik. Itu buat lagi. Yes.
ataupun ya kan. Kita buat macam tu. Ya kan, kita titik lagi. Ya kan. Jadi apa yang jadi apa pula? Kesihatan pun tak menentu, ya kan? Tadi apa tu saya fikir maknanya. Cuci pinggan dulu. Gelas kat luar tu baru aman. Kesian dia orang. Ya kan, kesian dia orang. Kita tak bawa balik pun apa-apa makanan kesihatan kat mereka. Okey, tu intro lah. Kita nak hubung kaitkan apa yang hook ni dan intro. Intro ni mesti ada kaitan dengan hook. Tak boleh tiba-tiba hook tu kita cerita pasal mak ayah. Tiba-tiba intro tu kita cerita pasal anak-anak pula. Dia tak ada kaitan lah. Mesti saling berkait antara satu sama lain lah. Okey. Okey, tajuk untuk solusi. Ini dah nak masuk solusi dah. Ini 5 kelebihan. Kelebihan bayu pelulut. Contohnya lah. Kalau kita bagi dekat mak ayah kita. Kita buat. Okay. 5 kelebihan. So, untuk kelebihan ni, kita solusi ni kita letak 5 ke 7 saja. Untuk solusi kita letak 5 ke 7. 5 ke 7 poin sahaja. Tak perlu banyak-banyak poin. Sampai kalau kita ada 10 ataupun 15 sebab, kita letak 5 hingga 7 saja poin. Okay. Solusi ni yang kita boleh solve problem customer lah ataupun klien. Ataupun USP, Unique Selling Point. Solution yang berelaborasi. Maksudnya bukan short point sampai orang tak faham. Kan? Bukan short point sampai orang tak faham lah. Okay, siapa nak salin boleh salin. Tuan Hafizal, Tuan King Anwar. Boleh faham ke? Kalau ada soalan boleh terus tanya tau. Okay. Alright. So kelebihan yang pertama. Sorry, apa maksud berevolusi ya? Elaborasi. Elaborate lah, elaborate. Itu bahasa Melayu. Kita kena elaborate lah. Penerangan apa? Penerangan. Macam tu. Dijelaskan. Contohnya. Faham. Terima kasih. Sama. Terima kasih Kak Ju. Sama-sama. Okay, yang pertama. Sama-sama. Yang pertama kita kata. Okay. Bayu kelulut. Mengandungi kadar antioksidan yang tinggi yang boleh meningkatkan sistem pertahanan tubuh badan mak ayah kita. Selalu berkait dengan apa yang kita tulis kat atas ni. Okey. Okey, kita titik lagi. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Okey, selalu poin yang kedua ni sama je lah apa yang kita jual kan. Okey, kejap. Okay, saya ambil je poin ni. Tak boleh ambil. So kita kena elaborate lah apa solusi ni. Solusi ni kita kena elaborate. Okay.
elaborate dan berkait dengan apa yang kita tulis dekat hook tu. Okey. Ini saya tunjuk contoh. Tuan-puan boleh buat lebih baik lah. Saya tunjuk contoh. Okey. Ni adalah solusi. Solusi ni apa yang kita nak jual lah. Kita nak jual apa produk kita. Okey, Bayu Kelulut. Okey. Lepas dah solusi, kita baru letak offer. Kan, offer. Contoh offer. Sekejap. Tunjuk contoh offer. Okay. Contoh ni adalah offer dah. Okay, ni offer. Letak sini offer. Oops. Sekejap Bayu Kelulut menawarkan pelbagai variasi madu kelulut dengan harga yang berpatutan serendah RM38. Kami juga hantar secara percuma terus ke rumah anda. Okay, offer lah. Kalau HQ ada buat macam promosi dalam seminggu 5 hari, kita kena grab opportunity tu lah untuk kita buat copywriting. Okay, untuk kita letak dekat offer ni untuk melengkapkan copywriting kita. Okay, yang seterusnya adalah CTA lah. CTA ni saya cadangkan untuk letak satu link saja. Okay, kalau kita nak customer tu PM ke WhatsApp sahaja. Kalau customer tu nak PM ke website saja. Website pun satu link sahaja. Kita tak perlu nak letak sampai 3. Oh, 3. Kalau boleh 5. Sekarang saya tengok ada 5. Kan? Tak perlu. Kita letak satu je. Kita firm satu je. Jadi dia tekan satu link terus WhatsApp kita. Lagi satu dekat bawah ni kita tak perlu nak letak hashtag. Okey. Solusi madu asli anda. Hashtag ni kita boleh guna untuk casual punya posting lah. Kalau kita nak menjual, kita tak perlu letak hashtag ni sebab dia confusekan customer kita. Sebab hashtag pun akan jadi biru juga. Dia akan jadi color biru kat sini. Nanti dia akan confuse antara link CTA dan link hashtag. Faham tak? Okey. Jadi ni kita punya link. Kita tak payah letak hashtag. Okey, kita tulis pasal mak ayah kan. Jadi gambar kita pun kena main dengan mak ayah. Kita letak gambar emosi sikit. Mana tadi? Okey. Kita letak gambar pakcik ni kan. Pakcik ni pegang madu kelulut. Post. Okey. So siap satu copywriting. Faham tak? Kalau faham, tulis faham tengok dekat longan chat. Faham tak? Kak Ju faham? Tuan Akmal, Tuan Muhammad, faham tak? Faham Cik Syed. Faham. Clear. Faham sebab copywriting Cik Syed ni lagi power lah. Saya tak terfikir tu. Copywriting ni kita kena rajin buat lah. Kita kena rajin buat Tuan Muhammad. Sebab sebelum ni saya terfikir, bila kita nak post, kita nak jual, macam kita nak jual kita punya madu kelulut kan. Ya. Selalu saya terfikir macam kita posting gambar madu. Tapi Cik Syed tadi idea tu bagus lah. Dia posting gambar pakcik tu. Dia pegang madu. Ya, dia pegang madu. Kita dia pegang madu. Gambar ni pun main peranan lah. Berkait dengan apa yang kita tulis dekat copywriting. Faham tak? Okey. Nampak copywriting ni pendek je. Kalau kita tengok kat sini kan. Ni untuk buat Facebook ad ke ataupun posting biasa je? Dua-dua boleh tuan. Saya ajar ni memang format FB ad lah. Format FB ad terus saya bagi. Kalau kita nak banyak sale, kita buat macam ni. Kita buat firm macam ni lah. Detail macam ni, kita elaboratekan solusi. Kita ada hook, ada intro.
Dia punya sequence tu tak boleh terbalik lah. Maksudnya tiba-tiba WhatsApp ni duduk di atas ataupun intro ni duduk di bawah sekali. Tak boleh. Okay, dia kena ikut urutan lah. Dia kena ikut urutan. Ada hook, lepas hook baru intro, lepas intro baru solusi. Okay, hook ni bagi tahu masalah pelanggan. Kita nak selesaikan masalah pelanggan, kita nak triggerkan pelanggan. 70% adalah daripada hook ni lah untuk bagi orang stop scroll. Okay, intro ni kita nak elaborate, nak lebih men-triggerkan tiba, nak lebih bagi dia sedar lah kan, bagi pelanggan tu sedar kita punya intro ni. Okay, lepas tu solusi ni 5 ke 7 saja point, 5 ke 7. Selalunya solusi ni benda yang sama lah, benda yang sama, tapi ayat kita tu kalau kita target anak-anak, dalam posting ni kita main dengan anak-anak. Kalau kita target untuk masyarakat, kita tulis masyarakat. Okay, kena hubung kait. Tak boleh tiba-tiba kat atas ni cerita pasal mak ayah, kat ni cerita pasal anak-anak, kat sini pula cerita pasal masyarakat. Semua tak ada kena-mengena pun. Jadi orang turn off lah, orang tak mau baca. Okay, right. Okay, CTA. Okay. So macam gambar tadi kan, saya dah save lah tadi. Okay, gambar ni saya rotate. Pasal tak ada bukit bukau kat sini? Okay, bukit bukau. Edit. Mana nak ni? Okay, kalau kita perasan ada bukit bukau kat sini. Dia naik balik, lepas tu dia turun balik, lepas tu dia naik. Kan? Ada bukit bukau. Macam bukit lah kan. Copywriting kita kena macam bukit. Dia tak boleh, kalau kita buat copywriting ni, ayat dia macam ni lah. Duk main kat sini lah. Macam baca buku lah. Macam baca buku, betul. Hujung mata ayat tu, hujung mata ayat tu tak boleh straight sahaja. Okay. Hujung mata ayat tu mestilah macam ni, ada turun, dia naik balik, lepas tu dia turun balik, dia naik balik, kan, dia turun balik. Macam tu. Okay. Hujung mata ayat tu. Ni strategi orang buat artikel lah. Orang buat artikel, kalau boleh jangan tulis plain lah. Plain apa-apa, penat orang nak baca. Kita nak bagi mudah customer kita baca. Okay. Ni sebab kita buat titik ni pun ada sebab dia kan. Nak bagi senang customer kita baca. Okay, so far dapat sesuatu tak pada malam ni? Faham tak? Alright, alhamdulillah. Tuan Hamizan faham. Faham, Sai? Faham nak buat copywriting kita kena buat teknik bukit bukau, naik turun. Tak boleh plain saja. Okey. Okey, sudah tamat. Bye. Offer CTA satu link saja. Okey. So yang inilah yang terakhir. People buy emotionally, justify logically. People buy emotionally. Maksudnya orang ni dia beli dengan emosi. Dia beli dengan emosi. Dia justify logically. Dia tengok, oh logik ke, aku perlu benda ni. Benda ni perlu dekat mak ayahku ni perlu beli ni. Anak-anakku ni perlu beli madu ni. Kita main emosi orang, itu dia justify logik. Logik tak? Logik tak aku beli madu sachet ni nak bagi kat anak-anak aku ni. Satu sachet sehari satu sachet. Ada 30 sachet. Okay. People are much more willing to pay for a cure than for prevention. Yang ni
kajian daripada Hopkins tadi lah. Okay. Cik Syam minta share. Cik Syam minta share je Syam. Cik Syam ada dalam ni kan? Baik. Maksudnya dia ada share dekat dalam group, tetapi kita share lah kat dalam ni supaya boleh alert kan. Macam mana copywriting yang berkonsep emosi tu. Okay. Saya share. Kasihnya ayah, sanggupkah berpisah dan kasih anaknya berkorban raga. Biarpun jiwa akan tersiksa, ikhlas dan rela, asalkan bahagia. Biarpun tersiksa, ikhlas dan rela, asalkan bahagia. Berkorban nyawa, tanda kasihnya. Okay, itu dia video. Video penuh dengan emosi lah. Macam tu lah kita buat copywriting. Kita main emosi pelanggan kita. Okay. Kita boleh create video-video. Rezeki tak ada, apa perlu buat? Assalamualaikum warahmatullahi. Rezeki tak ada cepat. Tiba. Okay. Jadi Farah ada nak cakap apa-apa? Saya copywriting ni punya sesi dah habis lah. Slide saya pun dah habis. Okay, so far tuan-puan dapat sesuatu tak pada malam ni? Dapat sesuatu tak? Dapat Lebih structure lah kita punya copywriting kita. Tidak ni kita main belasah je kan. Sebelum ni kita main belasah je kan. Sekarang ni lebih structure. Betul-betul. Betul. Tuan Amizan dapat sesuatu Tuan Amizan? Dapat sesuatu yang baru malam ni. Baik-baik, alhamdulillah. Tuan Hafizal dapat sesuatu Tuan Hafizal? Tuan Nur Hamzah. Okey. Tuan Anwar, apa khabar Tuan Anwar? Baik, alhamdulillah. Dapat sesuatu Baik, malam terbaik. ni? Terbaik kan? Dapat. Hujung mata ayat tu bagus. Ya, hujung mata ayat tu. Hujung mata ayat teknik Bukit Bukau tu. Kita kena main peranan. Kita kena buat macam tu lah. Bagi jadi Bukit Bukau. Jangan jadi Bukit Landai je kan. Orang bosan nak baca. Betul. Okay. Kita ikut structure ni memang kita punya copywriting tersusun lah. Orang pun sedap dia nak baca. Bukan copywriting shop sendiri. Promosi. Tiba promosi. Geram betul tengok apa copywriting macam tu kan. Okay, kita tengok copywriting orang lain. Kalau kita tak ada idea kan, kita pergi dekat Facebook at library. Facebook. Tak ada idea lah Cik Syed. Pening. Google je. Pening duk fikir seorang-seorang. Kita Google je. Kita tengok kompetitor kita buat macam mana.
Okey. Contoh kita pergi madu. Kita type madu kat sini. Tapi kat Facebook Ad Library ni, kita pilih all ad. Kita boleh stop lah iklan orang kan. Kita bukan tiru tau. Kita ambil dia punya angle. Macam ni dia main batuk-batuk. Kalau kita letak video, copywriting kita pendek pun tak apa dah. Faham tak? Kalau kita main video, copywriting pendek pun cukup dah. Sebab apa yang pelanggan kita lebih fokus pada video. So video ni lah kita kena terang. Okay. Kita tengok kita punya kawan buat membekalkan tenaga dari pagi hingga ke malam. Menjadikan badan rasa lebih ringan. Menguatkan sistem ketahanan badan. Tengok pendek saja kan dia punya solusi. Dia tak nak elaborate pun. Untuk siapa sebenarnya ni? Membekalkan tenaga pagi hingga ke malam. Untuk siapa kan? Ceritalah untuk mak ayah. Kita panjangkan. Ni dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okey lah 7. 7 solusi. Tapi pendek sangat dia punya, dia nak cerita tentang produk dia tu. Elaborate sikit bagi panjang. Okey. Cik, kita komen-komen pula kat kompetitor punya copywriting kan. Tapi macam itulah yang saya belajar. Meningkatkan imuniti. Imuniti ni elakkanlah guna. Kalau boleh guna ayat-ayat yang tak boleh guna dalam Facebook ni, takut kena flag ataupun kena freeze, adalah ayat saya tunjuk dalam ayat yang kataan yang tak boleh guna dalam posting. Okey, yang pertama COVID-19. Lepas tu imuniti. Apa-apa berkaitan dengan imunisasi lah, vaksin. Dia kalau page macam berita tak apa. Page berita kan, kalau kita perasan page-page berita COVID-19 Malaysia. Page official kat Malaysia pasal berita kan. Saya tengok. Macam Kementerian Kesihatan, page-page berita ni, mereka boleh tulis lah COVID. Kan, sebab mereka dah ada blue tick ni. Okay, mereka tak apa main perkataan COVID ni. Kita yang tak ada tanda biru ni, kena berhati-hati sikit lah. Okay. COVID-19, immunity, vaksin. Kita boleh tulis lah perkataan lain. Contohnya kita tulis COVID 19 tiba Kelantan. Beres. Beres. Tulis macam tu. Immunity ni kita tulis sistem pertahanan badan. Pertahanan badan okey lah. Ataupun macam dia buat tadi kan. Tengok tulisan dia. Mana tadi dia buat. Immunity ni dia je silap kan. Dia panjang kan. Immunity dia tulis. Selamatlah. Ni kalau Facebook tak detect lah. Kalau Facebook detect, kena disable ke apa ke. Robot dia tak detect ejaan tu. Immunity. Robot dia tak detect. Badan tengok dia tulis B.D.A.N. Badan. Okay. Dia nak elakkan Facebook detect dia. Kalau boleh elaborate lah kat sini. Anda ada masalah kebas tangan, kaki, sakit urat, selalu demam, batuk-batuk. Dia tak cerita masalah apa. Macam tak kurang beremosi. Dia tak tahu kat awal-awal ni dia nak target siapa sebenarnya. Kita kena jelas lah. Hook kita ni
angle apa kita nak main. Hook kita ni kan, kita nak main angle apa. Hook ada 7 lah angle. Siapa nak salin boleh salin lah. Dah salin lah benda ni. Diri sendiri, anak-anak, mak ayah, pasangan, masyarakat, kerjaya. Dekat hook ni memang kena target terus. Oh, dia ni nak cakap dekat geng suri rumah. Oh, dia ni nak cakap dekat anak-anak, ibu yang concern dengan anak-anak. Oh, dia ni nak cakap dekat mak ayah, orang-orang yang selalu balik kampung tapi tak bawa apa. Contohnya lah. Hook ni main peranan lah. Okay. Barang sampai baru bayar. Dia datang fresh dari pokok-pokok ke customer. Datang fresh dari pokok ke customer. Okay. Ya betul lah. Kita boleh tengok. Okay. Kita boleh tengok copywriting kompetitor kita. Kalau kita tak ada idea kan, kita boleh ambil. Bukan ambil bulat-bulat, ambil dia punya idea, dia punya angle. Okay. Tak perlu belanja lebih 100 pun nak modi bagai. Tuang je, Saka ni, oh ni pasal motor. Okay. Produk viral, harga 70. Ni tak ikut struktur lah ni. Terus pamer harga. Harga patutnya dekat offer kat bawah ni. Okay. Kena ikut struktur. Produk viral yang boleh lincingkan skin. Hilangkan masalah skin. Hilangkan masalah skin. Okay. Okay. So yang ni tak ada intro. Dia bagi solusi. Ni solusi je. Dia bagi solusi saja. Okay. Dia bagi solusi tapi apa masalah customer dia tak mention pun. Okay. Pada Habatus Sauda terdapat ubat segala penyakit kecuali mati. Okay. Betulnya yang ni kan, testimoni ni dia letaklah kat atas. Kan yang ni duduk di bawah. Intro kan, jadi kat intro. Okay. Ni bersama campuran. Solusi, offer tak ada. Oh, offer dia letak dalam gambar. Okay lah. Okay. Jadi ikut balik struktur lah. Struktur ayat, struktur copywriting ni memang dah betul lah. Kalau kita tengok dekat sini. Hook, intro, solution, offer, CTA. Backsin. Okay, betul-betul. Kalau tulis juga apa implikasi tuan? Tuan GIG. Tuan G, kalau tulis juga kena freeze, kena disable. Kena disable, dia suruh duduk diam-diam 5 hari, lepas 5 hari baru boleh buat posting. Selalu kami pernah kena dah sekali itu. Dia suruh kami rehat 5 hari. Sebab tulis pasal COVID. Okay. Alright. So, lagi-lagi ada soalan tak? Kita dah habis dah sesi ni. 30 hari pun pernah, kata Cik Syam. Okay. Kita dah habis dah lah. Bab copywriting ni. Yang ni semua saya akan bagi. Contoh-contoh ayat yang saya dah buat ni. Boleh guna je. Saya bagi dekat ruangan chat lah. Tuan-puan boleh ambil. Jangan edit tau. Yang saya tulis jangan edit. View only lah. Okay. Saya bagi. Okay, ni copywriting untuk produk-produk lain. Produk-produk lain. Okay, kita tengok untuk produk lain. Sekejap. Mana? Sampai. Sekejap. Okay, kita tengok yang ni. Mengamuk tiap kali bil TMB sampai.
tiap-tiap bulan maki TMA sebab bil elektrik tinggi. Okay, intro. Orang cakap kalau tak nak bil elektrik tinggi, jangan guna aircon. Habis panas lah anak bini kat rumah nanti. Takkan itu je caranya. Ada cara lain, bos. Apa kata kita jana sendiri elektrik atas bumbung rumah sendiri? Apa kata? Terus masuk produk kita lah. Semua ni berkait dengan apa yang kita buat kat Hook. Okay. Pasang je solar atas bumbung tu. Tak payah pening-pening install macam-macam alat jimat elektrik dalam rumah. Ni intro. Boom, bagi solusi. Okay. Sebab tu saya nak perkenalkan solar panel easy jimat ni yang mampu selesaikan masalah anda. Okay. Ada Hook, ada masalah, ada elaborate sikit masalah tadi. Kan? Kuatkan lagi masalah tu. Itu bagi solusi terus. Energy saver by you, Tuan Haji Akmal. Okay. Okay, yang ni pun saya bagilah, yang saya belajar ni. Tuan-puan nak ke yang contoh untuk produk lain? Ikutlah nak nampak angle lain. Saya copy, saya bagi. Okay. Okay. So, ada soalan tak? Tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan tak setakat ni? So far sesi kita dah habis. So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh jawab WhatsApp saya atau Farah lah. Okay. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okay, jadi saya serah baliklah dekat Farah. Silakan Farah. Okey, terima kasih. Tim saya Tuan Syed dah sampaikan bagaimana permulaan daripada kita nak buat copywriting tu, dia bagi kesan yang besar lah. Macam yang kita dah tengok tadi, dia bagi tahu 70% tu orang akan lihat pada headline kita. Sebab apa? Bila lihat headline, dia akan tertarik nak baca kat bawahnya. Lagi-lagi kalau headline tu berkaitan dengan emosi. Macam yang tadi lah, macam Tuan Syed pun dah maklum kan, dia kata balik kampung tak bawa apa-apa pun. Sebenarnya headline ni terjadi ibarat macam kita berkomunikasi je dengan orang sebenarnya. Tu yang paling senang lah. InsyaAllah nanti ada rezeki, kita akan buat pula satu training khas macam mana nak bina headline yang orang kata mantap lah, power. InsyaAllah. Jadi untuk sesi kita pada malam ni dah berakhir. Dah pukul 10-11 minit. Sekiranya ada soalan, nak bertanya lagi kepada Tuan Syed berkenaan dengan copywriting ni pun tak ada masalah. Sebab apa sesi ni macam Tuan Syed dah maklum, yang ini adalah asas. Yang mana kita punya copywriting tu seperti gunung ganang ya Syed. Betul Sampai teling-teling Kak Ju saya tengok dia tadi. Begini-gini dia buat. Sebab apa nak melihat gunung ganang si Tuan Syed tadi. Okey. Kalau ada soalan lagi boleh bertanya sebelum kita akhirkan sesi teknik copywriting kita pada malam ni. Tuan Anwar ada soalan ke? Apa sahaja. Apa sahaja. Tuan Akmal, Tuan Hamizan, tim baru kita, Tuan Hamizan ni, Tuan Muhammad, Tuan Faiz. Tuan Faiz ni memang tim kita juga. Tuan Asri yang baru juga masuk ke dalam grup komuniti kita, dan juga Tuan GIG ni. Saya rasa siapakah Tuan GIG ni? Okey. Jadi saya summary-kan je lah kita punya sesi copywriting ni. Super Shah. Tak pasti dah saya. Saya tak tahu siapa Super Shah. Kan? Super Shah saya tahulah tim saya. Tapi Tuan GIG tu. Super Shah. Ya. Okey, baiklah. Untuk sesi kita ni, bagaimana yang Tuan Syed pun dah maklum pada kita tadi, yang mana copywriting ni paling berkesan. Orang ibarat kita lah, scroll Facebook, lepas tu kita tengok contohlah headline dia. Yang paling, orang kata yang paling kita akan cepat tangkap,
isu semasa, betul tak? Lagi-lagi kalau headline tu contohlah macam Farah selalu tengok Siakap Keli. Dia buat headline dia memang orang kata terus kita rasa nak scroll kan. Lagi-lagi tentang apa artis lah, macam tu lah kan. Kalau macam ada lagi satu politik. Politik pun main peranan juga. Tetapi kalau berdasarkan produk, kita kena lebih kreatif. Itu yang dapat membantu kita, orang akan baca kita punya iklan tu. Okey, seterusnya tadi berapa persen? Saya dapat 70%, 20% untuk intro kita. Yang selebihnya 10, 5. So total 100% lah dari iklan kita. Okey, ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi ke? Sekejap saya buka ruangan chat. Okey, so Tuan Syed dah share dekat kita punya ruangan chat. Dia ada tulis kita punya kompetitor. Okey. Jadi untuk sesi ni kalau ada soalan boleh bertanya lagi sebelum kita akhirkan. Akhirkan kita punya sesi training kita pada malam ni. Boleh bertanya lagi. Kak Ju ada soalan ke? Tak ada Farah, tengah makan. Tengah makan tu Kak Ju. Tengah makan tu. Okey, tak apa. Okey. Jadi Farah sedia maklum yang sesi kita dah berakhir. Tuan Syed ada nak tambah apa-apa ke? Tak ada dah. Okey. Jadi sekiranya kita dah bermula buat copywriting sendiri, kalau rasa was-was, rasa tak confident, boleh rujuk kepada Tuan Syed ataupun Farah. Begitu juga dengan tim kami ada seorang Super Syah. Super Syah. Jadi sekiranya rasa rasa macam ada benda lah yang tak kena dengan copywriting kita ke, rasa macam terlalu panjang ke, boleh rujuk dengan kami, insyaAllah. Begitu juga dari segi gambar. Sebenarnya tak semestinya kita berkongsi dalam copywriting tu hanya gambar produk sahaja. Tak semestinya. Sekarang ni ada lagi satu orang suka beriklan dengan apa? Video. Farah baru tengok lah tadi satu iklan. Dia buat apa? Dia buat video orang bergaduh. Bila video orang bergaduh, tiba-tiba dia jual produk pula selepas kita slide lagi sekali. Nampak tak permainan orang kata marketing ni? Pelbagai cara orang buat sekarang ni. Siapa yang pernah tengok iklan macam tu, makanya dia nak kita sebenarnya attention dia kepada produk tadi. Tetapi kalau kita dapat setengah artikel, kalau dapat viewer pun akan dapat bayaran. So kita kena jelas lah. Tapi kita tak nak lah buat teknik kotor macam tu kan. Orang kata first tu buat video macam video viral, orang bergaduh dekat traffic light tu memang selalu lah akan dapat viewer sebenarnya. Sebab apa? Dengan video macam tu orang rasa nak tengok. Lepas tu kat bawah-bawah tiba-tiba dia jual pula produk. So macam tak logik lah. Tapi itu dah masyarakat kita hari ini. Okey, sekian saja saya berceloteh tu. Tiba-tiba berceloteh pula kan. Okey, jadi sesi kita dah berakhir. Terima kasih Farah ucapkan untuk semua yang hadir pada malam ni. Tuan Akmal, tim saya juga, Tuan Hamizah, Kak Ju, Tuan Anwar, Tuan Muhammad, begitu juga dengan Tuan Asri, Tuan Muhammad Faiz dan Mr. JIG yang sangat orang kata misteri. Saya tak tahu siapakah orangnya. Okey, baiklah. Terima kasih Farah ucapkan. Seperti kebiasaan kita, Farah minta untuk on camera untuk sama-sama kita akhirkan sesi ni dengan kita mengajak juga pada tim-tim yang lain tak berkesempatan bersama kita. Okey, thank you so much. Tu dia Tuan Hamizan. Tim baru kita daftar hari ni. Selamat datang Tuan. Okey, Tuan Haji Ahmad dah on camera. Tuan Faiz boleh on camera. Tuan Asri, saya nak berkenalan juga yang baru masuk dengan kita punya group Bayu Community. Okey, Tuan GIG pun boleh on camera juga sebelum saya buat kiraan 3 untuk snap picture kita bersama-sama. Tu dia Tuan Asri. Selamat datang Tuan Asri. Okey, baiklah. So dengan kiraan 3, terima kasih untuk semua yang bersama-sama kita pada malam ni. Semua boleh tunjuk thumbs up. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita sudah
kita punya majlis hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-An. Okey, terima kasih untuk semua. Sekiranya ada soalan boleh rujuk pada Faraz dan juga Super Syah. Feel the magic in the Magic System, Red One, Shawky. Feel the magic in the Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Okay, bye. Okay, semua thank you so much. Bye. Good job guys. Okay, Thank you. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.